Okay guys, hi, Assalamualaikum. Okay, so hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara calibration, okay, menggunakan V2 block. Okay, ini V2 block. Okay, so V2 block. Okay, so kita nak calibrate menggunakan radius. Okay, 25 dan 50. Okay, ini secara teori lah. Okay, sebelum ni saya ada saya tunjukkan macam mana cara untuk kita calibrate, okay, menggunakan kidney block, okay, menggunakan kidney block, okay, dengan range 100 dan lebih daripada 100 lah. Okay, so sebelum ni kita dah tunjuk secara praktikal. So sekarang saya akan tunjukkan secara teori. Okay, kenapa first signal mesti berada pada 25, and then second signal pergi pada 100, ataupun first signal pergi 50, okay, depend on kita punya radius, and then second signal akan pergi 125. Okay, so kita akan mulakan. Okay, so kalau kita tengok betul-betul dekat sini, okay, so saya zoomkan sikit. Okay, lama tak nampak. Okay, kalau kita perasan, okay, kita nampak. Okay, so sini. Okay, kita akan nampak kat sini. So dia ada garisan-garisan halus kan. Okay, so garisan halus ni, okay, so 1, 2, 3, 4 dan 5. So 5 garisan yang panjang tu, yang halus. Okay, kita akan gunakan area sini untuk kita calibrate. Okay, so area sini calibrate. Okay, and then kita akan pakai yang paling tengah. So kalau tengok betul-betul, okay, so yang paling tengah ni adalah untuk kita marking index probe. So next time saya akan tunjuk macam mana untuk kita dapatkan index probe. Okay, tapi hari ni saya akan tunjukkan dulu, okay, macam mana radius yang pertama ni kita boleh dapat bacaan 25, and then radius yang kedua ni bacaan dia 100, okay, ataupun first radius ni bacaan 50, and then second radius bacaan dia pada 125. Okay guys, okay, kita tengok pada kita punya sketch. So kat sini saya dah sediakan satu sketch, okay, and then probe kita. Okay, kalau kita tengok probe, okay, so dia menggunakan dua probe, okay, satu probe tapi facing pada radius yang berbeza. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, radius dia, okay, kat sini radius dia 50, and then sebelah sini radius dia 25 mm. Okay, so jadi, so kita tengok, okay, macam mana, okay, cara kita nak calibrate. Okay, so macam biasa kita akan letakkan kat sini. So sekarang ni probe kita facing radius 25. Okay, ini radius dia facing, okay, kita akan facing probe kita pada radius 50. Okay, so yang macam ni lah. Okay, sama ada facing macam ni ataupun facing macam ni. Okay, and then berapa range yang kita pakai untuk radius 25 dan berapa range yang kita akan pakai bila kita start dengan facing radius 50. Okay, so saya akan tunjukkan. Okay, so okay, first signal. Okay, so jadi, so bila kita nak calibrate, so kita mesti dapatkan signal yang paling maksimum. So kita akan gosok, okay, scan dekat sini, scan sampai probe kita, okay, kita dapat dalam screen. Okay, dalam screen kita punya equipment ni. Okay, so saya tak tunjuk lah. Okay, so sebelum ni kita dah tengok. Okay, kalau nak tengok dia punya macam mana cara calibrate, so boleh pergi kepada video-video saya yang sebelum ni. Okay, so jadi kita akan scan pada radius 25. Okay, kemudian, okay, so maksimumkan signal. So bila maksimumkan signal, okay, first signal, so kita akan letakkan pada, okay, pada reading ataupun bacaan, okay, 25. Lama tak ada marker. Okay, bacaan 25. Okay, dia akan naik dekat 25. Okay, ini first signal. Okay, first signal mesti kita naikkan, okay, maximum signal pada radius, okay, 25, and then bacaan dia pun mesti 25. And then kemudian signal yang kedua dia akan naik pada berapa? Okay, 25, and then signal yang kedua dia akan naik pada range ataupun pada revision ataupun reading dia akan naik pada 100. Okay, so kenapa 100? So jadi, okay, kenapa 100? Macam mana dia boleh dapat 100? Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita punya probe dia facing pada radius 25. So ini bermakna kita punya kristal kedudukan dia macam tu. Okay, dia facing pada
radius 25. So jadi sound akan pergi ke sini. Okay, sound akan detect pada radius yang pertama dulu. Okay, 25, and then dia akan receive. Okay, dia akan receive, and then dia akan naik pada 25, reading yang pertama. So jadi kita akan movekan first signal ni akan pergi pada 25, and then lebihan signal sound yang pergi tadi, lebihan sound tadi dia akan reflect pada interface kat sini, pada permukaan sini, and then dia akan pantul pergi sini. So jadi bila dia pantul pergi sini, dia akan ambil bacaan 50 untuk reading yang kedua, 50, tengok betul-betul 50, and then dia akan return. And then dia tak boleh receive terus. Okay, dia akan pantul balik pada interface ni pergi 25, and then baru dia receive. Okay, so jadi dia akan naik bacaan pada 50. Okay, sorry, 50 dan ke sini 25. Okay, 50 dan 25. So jadi jarak sini ke sini adalah 50 campur 25, total 75. Okay, so 75 ni jarak first echo ke second echo. Okay, so jarak 0 ke first echo ini adalah facing radius 25. So jadi, so first signal ni, okay, jarak dia daripada 0 ke first echo adalah 25. That's why first signal kita akan letakkan pada 25, and then second signal dia akan pergi pada 100. So jadi kalau kita start calibration menggunakan radius 25, so kita boleh menggunakan range 100 untuk kita buat calibration lah. Okay, so faham Okay, in case ada lagi signal yang ketiga, okay, yang ketiga, okay, ataupun repetition yang ketiga, so dia akan repeat 75 juga dari sini. So maksudnya daripada first ke second echo 75, second to third echo akan jadi 75 juga. So jadi reading dekat sini 175. So jadi untuk dapatkan untuk kita buat calibration cukup sekadar ada dua signal. Okay, ada dua signal pun dah cukup. So jadi kalau kita pakai range 100 pun dah cukup lah. Okay, cumanya kalau kita besarkan range, so kita boleh nampak repetition dia. Okay, dia akan repeat 75, 75, 75 dan seterusnya sampai 75. Okay, so kita tengok. Okay, menggunakan radius 50 pula. Okay, kaedah yang kedua, kita guna radius 50. Start daripada radius 50. Okay, so probe kita, okay, crystal dia facing macam ni. Okay, so sound kita dia akan pergi 50, kemudian receive. Okay, dia receive. So jadi first signal dia kita kena letakkan pada reading 50. So bermakna, so sini kosong. Okay, ke first signal adalah 50. Okay, ini first signal. Okay, kemudian second signal. Okay, second signal macam mana? Okay, second signal sama macam tadi juga. Okay, macam sebelah sini, dia akan reflect pada interface kat sini. Dia akan pantul pergi radius 25. Okay, kemudian dia tak boleh receive terus. Dia akan reflect lagi sekali pada interface sini. Dia akan ambil bacaan. Okay, 25 campur 50. Okay, baru dia receive. 25 campur 50 receive. 25 campur 50 receive. So jadi second signal adalah berapa? Okay, second signal, okay, jarak first ke second signal adalah sama juga tadi, 25 campur 50. So total dia 75. So jadi second signal adalah 125. Okay, so jadi kalau kita mula dengan calibration dengan menggunakan radius 50, so jadi kita tak boleh pakai range 100. So minimum pun mesti pakai 125. Kalau kita pakai range 100, okay, mungkin kita takkan nampak signal yang kedua ni. Okay, so jadi kita kena pakai range 125 untuk dapatkan dua signal. Okay, so jadi repetition. Apa berlaku pada repetition yang ketiga? So repetition yang ketiga, so signal kita akan naik. Okay, tetap 75 juga macam yang first tadi, yang sebelah sini kita kira. Okay, jarak first dengan third, okay, third echo ni, so sama juga 75. Okay, so jadi reading untuk third signal adalah, okay, 125 campur 75, and then third signal akan jadi
200. Okay, boleh faham guys? Okay, so jadi kalau kata kita nak start calibration menggunakan radius 50, so tak boleh pakai range 100, kena pakai range 125. Tapi kalau nak pakai range 100 juga, okay, mesti start calibrate dengan menggunakan, okay, ataupun bermula dengan radius 25 dulu. Okay, 25 campur 75 baru boleh pakai range 100. So cukup ada 2 signal pada range 100 dah cukup. Okay, okay. So jadi apa beza kat sini? Beza dia adalah pada permulaan dia. Dekat sini. First echo. Kat sini. And then dekat sini. So apa beza dia? Okay, beza dia. Okay, yang ini kita kena pakai range 100. Yang ni 125 minimum. Okay. Okay, and then yang beza dekat sini adalah sebelah mana kita facing. Kita mula daripada radius mana. Kalau kita mula daripada radius 25, so first echo letakkan pada 25. Kalau kita start dengan radius 50, first echo kita akan letakkan pada range 50 ataupun pada revision yang kelima lah. Okay, kat sini. Okay, pada reading 50. Okay, boleh faham guys? Okay, so jadi so ini macam mana cara kita menggunakan calibration block. Okay, V2 block ni. Okay, sama ada nak mula daripada radius 50 ataupun okay 25 ataupun 50. Okay, terpulang pada korang semualah. Okay, so jadi dua-dua cara kita boleh pakai. Nak pakai ni pun boleh, nak pakai ni pun boleh. Cuma kita kena tahu apa kaedah yang sepatutnya kita pakai. And then apa reading yang pertama yang kita nak letak. First signal nak letak dekat mana. Okay, kalau pakai radius 25, pakai 50 nak letak dekat mana. So janji kita tahu. Okay, and then kemudian okay, repetition dia. Okay, so kalau yang repetition yang kedua, ketiga. Okay, untuk dua-dua kaedah ni repetition dia adalah sama saja, 75. Yang ini pun 75 juga. Okay, boleh faham guys? Okay, so jadi so ini saja cara macam mana kita nak calibrate lah. Okay, menggunakan kidney block. So untuk next video saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita calibrate menggunakan V1 block. Okay, dengan radius 100 ya. Okay, dengan radius 100 ni. Okay, V1 block ni. So kita akan gunakan radius 100. And then kita akan tengok. Okay, repetition. Okay, first signal nak letak kat mana. And then repetition dia berapa. So kita boleh tengok pada next video lah. And then untuk dalam next video juga saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita dapatkan index probe. Okay, menggunakan kidney dan V1 block. Okay, so saya harap itu sahaja untuk kali ini. Okay, jika korang rasa video ni membantu ataupun bermanfaat untuk korang dan ada kawan-kawan yang lain, okay, mungkin ada yang ingin belajar ataupun ingin yang dah lupa-lupa lah, maksudnya yang dah lupa-lupa macam mana nak calibrate, okay, dah lama tinggal, so boleh revise, okay, balik korang punya memory tu, okay, supaya korang lebih ingat, okay, so korang boleh guna kaedah ni, okay, dan jangan lupa, okay, kalau rasa bermanfaat, okay, boleh like, share dan komen. Okay, jangan lupa like, share dan komen. So boleh komen jika korang rasa korang ada apa-apa yang korang tak faham ataupun ada apa-apa pertanyaan, persoalan, so boleh komen, okay, dekat video ni, and then insyaAllah saya akan jawab. Okay, okay, bye. Assalamualaikum. Okay.